Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'd. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Selamat datang Ustaz ucapkan ke dalam kelas bagi mata pelajaran Tauhid bagi tahun 4. Pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita bagi madah Tauhid pada pelajaran yang ke-6, tajuk yang baru iaitu Istidraj. Istidraj. Mari sama-sama kita tengok pengertian Istidraj. Kamu boleh rujuk dalam buku teks Tauhid surat 20. Istidraj ialah kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang yang jauh terpesong hingga membuatkan ia lupa dan lalai untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajar sekalian, inilah pengertian istidraj. Kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang mana orang itu jauh diri mereka ini daripada Allah dan terpesong mereka ini daripada ajaran Islam sehingga membuatkan mereka ini lupa dan lalai untuk beristighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pemberian nikmat itu sebenarnya bukan tanda kasih sayang Allah. Nikmat dan kesenangan yang disebutkan dalam pengertian tadi bukanlah tanda bahawa Allah itu kasih kepada mereka ini, melainkan untuk menghancurkannya. Jadi Allah kurniakan nikmat, kesenangan kepada golongan ni, golongan yang mana mereka ni jauh, lalai daripada melaksanakan perintah Allah. Mereka ini lalai untuk memohon ampun daripada Allah. Tak lain tak bukan nikmat dan kesenangan ini adalah untuk menghancurkan dari mereka sendiri. Khususnya pelajar sekalian, pemberian nikmat ini diberikan oleh Allah kepada para hamba-Nya yang bukan dari golongan orang-orang yang bertakwa dan saleh. Istidraj ini Allah bagi nikmat, Allah bagi kesenangan bukan kepada hamba-hambanya yang beriman, bertakwa ataupun saleh. Kelebihan ini sengaja Allah berikan kepada mereka agar mereka bertambah jauh daripada Allah dan bertambah maksiat kepadanya. Para pelayan, dalam tajuk istidraj ini Allah kurniakan nikmat, Allah bagi kesenangan kepada orang yang lalai, orang yang jauh dari mereka daripada Allah ini. Allah bagi nikmat dan kesenangan ini supaya mereka ini hanyut, lalai dan lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja Allah bagi mereka ini nikmat, kesenangan. Supaya apa? Supaya Allah nak uji mereka ini
makin jauh daripada Allah ataupun mereka ni mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi golongan ini Allah bagi nikmat dan kesenangan supaya apa? Supaya mereka ni lebih jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sedikit demi sedikit dia semakin dekat dengan azab Allah. Nikmat atas dunia, kesenangan atas dunia akan menyebabkan mereka ini dekat dengan azab dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, daripada sekalian, kita tengok pada muka surat 21. Muka surat 21 dalam buku teks. Kita akan tengok contoh-contoh istidraj yang telah berlaku. Kita tengok peristiwa yang pertama, iaitu Fir'aun diberi nikmat tidak pernah jatuh sakit. Fir'aun, raja pada ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun ini, dia ini Allah bagi kelebihan, kesenangan pada dia. Dia tak pernah jatuh sakit, tidak pernah bersin, tak pernah jatuh sakit. Allah Ta'ala berikan nikmat kesihatan kepada dia. Allah bagi kesihatan kepada Fir'aun. Orang lain selalu sakit, tetapi Fir'aun tidak. Fir'aun dia tak pernah jatuh sakit. Orang lain mati, namun dia masih belum mati-mati juga. Umur panjang Allah bagi. Rasa angkuh dan besar diri hingga mengaku dirinya lah sebagai Tuhan. Tak pernah sakit, umur panjang, tak pernah bersih, sehingga timbul dalam diri dia sifat angkuh, dan akhir sekali dia buat apa? Dia mengaku diri dia Tuhan. Tetapi dengan nikmat itulah Allah binasakan dia. Dengan nikmat, tak pernah sakit, tak pernah bersin, umur panjang. Dengan nikmat yang Allah bagi pada dia ini adalah untuk Allah binasakan Fir'aun ini. Oleh kerana itu, sakit dan penyakit serta kesusahan hidup kadang-kadang dapat menyadarkan manusia dari kelemahan diri sendiri. Maknanya, pelajar sekalian, bila kita jatuh sakit, ahli keluarga kita sakit, maknanya kita boleh sedarkan diri kita bahawa diri kita ni ada kelemahan. Diri kita ada kelemahan. Bukan sebab kita jatuh, Allah bagi kita sakit ni, Allah sengaja nak bagi kita sakit, ataupun Allah tak sayang pada kita. Rupa-rupanya hikmah yang besar tersimpan daripada penyakit yang Allah bagi pada kita adalah boleh menyadarkan dari kita bahawa kita ini adalah makhluk Allah yang lemah. Boleh jatuh sakit, Allah boleh bagi sihat. Jadi dari kita ini mesti sentiasa berada dalam keadaan sedar akan kelemahan diri kita ni sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peristiwa istidraj yang berlaku kepada Fir'aun. Seterusnya, contoh yang kedua ialah berkenaan Qarun. Kalau pelajar-pelajar biasa dengar ada game ataupun ada aktiviti kita buat mencari harta karun. Sebab apa ada namanya harta karun ni? Ini kisah Qarun. Tidak ada manusia sekaya Qarun. Tak ada manusia yang lebih kaya daripada Qarun. Anak kunci gudang hartanya saja perlu dibawa oleh 40 ekor unta anak kunci. Kunci nak buka gudang, nak buka stor harta Qarun ni, kunci dia tu kena ada 40 ekor unta untuk bawa kunci dia.
Akhirnya dia ditenggelamkan bersama hartanya akibat terlalu takbur. Sehingga kaya melampau, dia lupa bahawa kekayaan yang dia ada tu datangnya daripada Allah. Akhirnya Allah tenggelamkan dia dengan hartanya, dengan sifat takburnya. Jadi sekiranya kita kaya, janganlah sangka Allah sayang kerana Qarun lagi kaya. Maknanya tuan-tuan, pelajar-pelajar sekalian, kalaulah kita itu kaya, kalaulah keluarga kita itu kaya, tidak bermakna Allah sayang kepada kita. Tak bermakna Allah sayang kepada orang kaya. Boleh jadi kaya ini juga ujian ataupun istidraj, yang boleh menyebabkan kita ini menerima azab daripada Allah. Kita boleh lihat hikmahnya daripada peristiwa Qarun ini. Qarun yang lagi kaya akhirnya binasa juga. Semua harta Qarun yang tertimbus di bawah bumi dinamakan harta Qarun. Nah, ni kisah harta Qarun ni, kisah benar, bukan kisah dongeng lah. Okay, baik. Mengapa orang kafir kaya dan orang berbuat maksiat hidup dalam kesenangan? Kita tengok atas dunia ni banyak orang kafir kaya. Orang Islam ni banyak tak kaya. Sebab apa? Sebab Allah sayang pada mereka ke? Allah bagi mereka kaya tu. Kita bermakna orang kaya ni Allah, tak bermakna dia kaya, tanda Allah sayang kepada dia. Jadi kita kena sedar bahawa semua nikmat kadang-kadang boleh menjadi ujian, kadang-kadang boleh menjadi tanda, ataupun kadang-kadang boleh menjadi istidraj yang menjauhkan dari kita ini daripada rahmat Allah SWT. Ingat, pemberian yang diberikan oleh Allah kepada mereka bukanlah nikmat yang diredainya, tu Allah lah, tetapi adalah bertujuan untuk menghancurkan mereka. Jadi para sekalian, sampai di sini dulu perbincangan kita dalam tajuk istidraj. InsyaAllah pada perjumpaan minggu hadapan kita akan sambung lagi perbincangan dalam tajuk istidraj ini, insyaAllah. Ya pelajar sekalian, ini kita dah belajar tentang pengertian istidraj. Kita dah belajar pengertian. Kemudian kita dah tengok dua contoh peristiwa yang berlaku terhadap orang-orang yang istidraj. Allah bagi nikmat pada mereka yang akhirnya menyebabkan mereka ni akan menerima azab Allah, bukan sahaja di akhirat, malah di atas dunia lagi Allah dah azab mereka dengan azab yang pedih. Ya pelajar sekalian, jika ada masalah ataupun persoalan boleh ajukan kepada Ustaz. Segala yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang datang pada diri Ustaz sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wallahu a'lam.